Okay. Okay, first kali awak perlu ni. Okay, bagaimanakah anda menentukan ketaksamaan sesuai untuk suatu situasi tertentu. Okay, yang sebelum ni memula sekali awak belajar, awak buat ketaksamaan linear daripada situasi yang diberikan kan. Okay, ni pun sama juga. Okay, awak kena bentuk ketaksamaan linear daripada situasi yang diberikan. Jadi untuk memudahkan awak nak bentuk ketaksamaan linear tu, awak kena ingat kata kunci ni lah. Okay, kalau lebih besar, okay, lebih besar atau kurang, so macam biasalah kita ikut macam biasa, lebih besar, lebih kurang. Okay, lebih besar, kurang. Okay, bila ada, so yang kalau dia cakap pasal lebih besar, kurang, okay, tanda dia ikut sama macam apa ayat dia. Lebih besar, so lebih besar, kurang, kurang. Okay, kalau yang ada perkataan tidak kurang, okay, tidak lebih, okay, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, maksimum, minimum, okay, sekurang-kurangnya. Jadi tanda dia akan berbeza. Kalau kurang sepatutnya bentuk macam ni kan, kurang. Okay, tapi awak senang nak ingat kalau dia kata tidak kurang, so benda dia punya simbol mesti berbeza daripada tidak kurang. Maksudnya dia tunjuk kepada lebih. Okay, patutnya tidak kurang macam ni. Tapi awak kena ingat lebih besar kurang. Kalau 4 ni saja yang ikut betul-betul macam yang apa situasi dia gambarkan. Okay, lebih besar, so tanda lebih besar. Lebih kurang, tanda dia kurang. Okay, yang lain tu akan simbol dia akan sebaliknya daripada apa yang dia cakap. So tidak kurang maksudnya lebih besar. Tidak lebih maksudnya lebih kurang ataupun sama dengan. Okay, boleh tak faham apa yang cikgu nak sampaikan ni? Maksudnya dia berlawanan dengan apa yang perkataan tu cakap. Sekurang-kurangnya sepatutnya macam ni lah kan. Tapi awak kena ingat dia ada berlawanan. So dia adalah lebih besar sama dengan. Kalau selebih-lebihnya maksud dia tanda dia mesti lebih kecil sama dengan. Kalau maksimum lebih kecil. Kalau minimum lebih besar. Okay, contohnya kita tengok. Macam mana cara nak ingat, kita tengok macam ni. Okay, so contoh nombor 7 dia bagi. Okay, SMK menganjurkan kem kepimpinan. Okay, so dia bagi kat sini Y adalah murid tingkatan 4, X adalah murid tingkatan 5. So bila dapat soalan ni awak guna highlight untuk tandakan apa benda maklumat yang dia bagi. So X murid tingkatan 4, Y murid tingkatan 4, X murid tingkatan 5. Okay. So dia suruh tulis ketaksamaan linear berdasarkan syarat-syarat yang dibagi seperti di atas. Okay, kita rujuk kepada yang ini. Okay, contohnya dia kata jumlah peserta camp selebih-lebihnya 40 orang. So yang cikgu cakap tadi, kalau dia kata selebih-lebihnya, maksud dia punya simbol akan jadi terbalik. Okay, dia akan jadi lebih kecil sama dengan. Okay, selebih-lebihnya, so simbol dia macam ni. Terbalik daripada yang patutnya lebih macam ni lah kan, tapi dia adalah sebaliknya. So selebihnya 40 orang. Jadi jumlah murid tingkatan 4 campur dengan jumlah murid tingkatan 5 mestilah tidak lebih ataupun kurang daripada 40. So X campur dengan Y lebih kecil sama dengan 40. Ini maksud cikgu. So ini yang awak kena keluarkan ketaksamaan linear. Okay, seterusnya. Tidak kurang. Okay, tidak kurang. Okay, sepatutnya tidak kurang. Jadi dia punya simbol macam mana? Tidak kurang dia akan sebaliknya daripada tidak kurang. Jadi dia akan dapat lebih besar ke lebih kecil? So tidak, sebab ada perkataan tidak ni dia akan sebaliknya. So dia akan lebih besar. Okay, simbol dia adalah lebih besar. Tidak kurang, so simbol dia adalah lebih besar. So dia kata bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. So tingkatan 5 adalah X, tingkatan 4 adalah Y. Jadi bilangan murid tingkatan 5 X lebih besar daripada, lebih besar sama dengan Y. So ini dia punya simbol.
Okey, seterusnya dia kata sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya terus ingat kalau kurang dia adalah terbalik simbol dia mestilah lebih besar sama dengan. So simbol dia yang ini. Jadi dia kata sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. So tingkatan 4 adalah Y. So Y 15. Ya, sama dengan 15. So awak kena ingat kata kunci dia ni. Okay, bentuk apa yang, simbol apa yang nak wakili kata kunci tersebut. So awak kena ingat bila selebih-lebihnya dia adalah, simbol dia adalah bertentangan dengan apa yang cakap. Maksudnya selebih-lebihnya simbol dia kurang. Kalau tidak kurang, simbol dia kat sini jadi lebih. Itu maksud dia. Okay, seterusnya. Ini sebuah, okay, so kita tandakan maklumat yang dia bagi. Jadi dia ada cakap pasal satu jenama X, satu jenama Y. Okay, satu jenama X, satu jenama Y. Lepas tu dia ada cakap pula pasal harga. So dia ni adalah dua maklumat yang dia bagi, dua maklumat yang berbeza. Satu cakap pasal jenama X, jenama Y. Satu cakap pasal harga jenama X, harga jenama Y. So kat sini ada dua maklumat. Kalau atas tadi hanya ada satu saja iaitu X dan juga Y. Okay, dia cakap pasal murid saja. Kalau kat sini ada jenama X, jenama Y. Satu lagi harga jenama X, harga jenama Y. Okay. So jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi. So kita kena buat apa? Kurang ke lebih? Kurang. Yes, kurang sama dengan. So, simbol dia yang itu. Okey, jumlah dakwat yang ditempah. Jadi, apa dia? Jumlah dakwat, kita tahu ada dua dakwat. Dakwat X dan juga dakwat Y. So, X campur Y tidak lebih sama dengan 25. Okey, boleh. Seterusnya, sekurang-kurangnya. So, apa simbol dia? Dia akan Lebih. jadi lebih besar sama dengan. Okey, itu dia punya ni. So bilangan dakwat jenama Y. Alamak, saya lupa nak rekod. Oh, tak. So jumlah bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. So Y2. besar, ya 2 apa? 2X. 2 kali jenama X. Okey. Bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi. So bila tidak melebihi, apa simbol dia? Kurang. Yes, kurang sama dengan. Okay, bilangan jenama Y, so jenama Y tidak melebihi 8 unit. Okay, jumlah pembelian tidak melebihi. Kita buat simbol dia dulu, tidak melebihi. So apa dia punya simbol? Kurang. Yes, kurang sama dengan. Okay, tidak melebihi 400. So sini dia cakap pasal duit. So sini dia cakap pasal duit. So kat sini ada sebut pasal duit juga, RM14 dengan RM18. Tapi kita tak tahu berapa pen yang harga RM14, berapa pen yang harga RM18. So kita kena buat apa? 14 X X tambah 18Y. Yes, 14X campur 18Y tidak kurang atau sama dengan 400. So ini dia punya cara. So, awak ingat dia mesti sebaliknya daripada apa yang kata kunci tu cakap. Okay, kita tengok praktiskan diri ni. Okay, so dapat je soalan, terus tanda apa maklumat yang dibagi. Ada berapa maklumat? So kat sini ada 2 maklumat. Satu cakap pasal jenama X, jenama Y. Satu lagi cakap pasal harga jenama X, harga jenama Y berapa. Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Tidak melebihi. Jadi apa dia punya simbol? Kurang. Yes, kurang sama dengan. Okay, kurang sama dengan. So jumlah kemeja. Apa? Jumlah kemeja. So apa dia punya ayat? X tambah Y. X tambah Y kurang ataupun sama dengan 50. Okay, X tambah Y kurang dan sama dengan 50. Okay, yang seterusnya. Jenama X sekurang-kurangnya. Okay, apa dia punya simbol dulu? Okay, lebih besar sama dengan. Okay, jadi X. So X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja Y. So 2 Y. Okay,
Jelas? Okey, seterusnya Jelas. jumlah pembelian tidak melebihi. So apa dia punya simbol? Kurang. Yes, kurang sama dengan. So harga dia 850. Ni cakap pasal duit. So kita kena sebut juga pasal duit. Tapi kita tak tahu berapa jenam RM8 punya barang, berapa lah RM12 punya barang. So apa yang kita kena buat? 18X tambah 8X. Y. Yes, tambah 12Y kurang atau sama dengan 850. Okay, kalau sebut pasal duit, kena sebut pasal duit. Kalau dia just cakap pasal jenama X saja, so cakap pasal jenama X saja. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Okay, so maklumat dia kat sini hanya bagi pasal jenis kasut sukan saja. So kasut sukan X, kasut sukan Y. Okay. Okay, pengeluaran maksimum. Okay, so apa simbol dia? Kurang. Yes, kurang sama dengan. So pengeluaran maksimum ialah 500. So kurang daripada 500. Apa dia punya ayat depan? X tambah Y. Yes, X tambah Y. Maksudnya jumlah kasut mestilah kurang, tidak lebih daripada 500 pasang. Okay, seterusnya selebih-lebihnya. So bila selebih-lebihnya apa dia punya simbol? Kurang. Okay, kurang sama dengan. Okay, kasut sukan sama dengan X kanak-kanak. So apa ayat dia? 3 kali kasut sukan orang dewasa. So apa? So simbol kita dah tahu. Jadi apa kat depan? X. X lebih kecil sama dengan Y. 3Y. 3Y. Yes, betul. Sebab dia kata 3 kali kasut. So 3Y. Okey, pandai. Seterusnya, pengeluaran minimum. So Lebih. kata dia minimum jadi lebih besar sama dengan. Okey, apa dia? Pengeluaran minimum kasut sukan dewasa. Y. Lebih besar sama dengan 200. So ini dia punya ketaksamaan linear. Okay, senang je kan? Bila awak dah nampak apa benda yang kena simbol dia jadi macam mana. Okay, seterusnya soalan ketiga. Okay, so kat sini ada cili hijau dan cili padi. Okay, bila dia tak nyatakan X ke Y ke, so dia tak nyatakan X, Y tu apa. So awak kena nyatakan dulu sebelum tulis. Jadi kita boleh cakap X sama dengan cili hijau, Y sama dengan cili padi. So awak kena nyatakan dulu X tu apa, Y tu apa. Cili padi pula. Okay, X tu apa, Y tu apa. Kalau atas tak payahlah sebab dia dah nyatakan. Okay, kalau dia tak nyatakan awak kena tulis dulu X tu mewakili apa, Y tu mewakili apa. Okay, jadi jumlah pokok yang boleh ditanam ialah 250. So apa? Lebih. Tak boleh lebih. Kurang. Kurang sama dengan 250. So depan tulis apa? X tambah Y. Yes, X tambah Y kurang atau sama dengan 250. Okey, yang kedua B. Sekurang-kurangnya. So apa ayat apa kesamaan linear dia? Lebih. Apa kesamaan dia? Lebih. Okey, apa? X lebih X. 3 Y. Yes, betul. Okay, last kali minimum pokok cili hijau 100. Lebih. Lebih. Okay, lebih sama dengan, lepas tu X. X. 100. lebih besar sama dengan 100. Okay, faham? Jelas? Jelas. Okay, seterusnya. Okay, yang sebelum ni awak belajar, kita hanya tahu tentang satu garisan saja. Okay, tapi
yang ini dia gabung. Dia akan bagi banyak garisan. So kalau awak tengok kat sini ada lebih daripada satu garisan. So kita nak lorek kawasan tu mewakili apa. Okay, yang sebelum ni awak belajar satu garisan je kan. Okay, kalau kurang ataupun lebih besar sama dengan. Okay, contohnya kat sini garis. So lorek dia belah atas ke belah bawah? Kalau lebih besar sama dengan nak lorek belah atas ke belah bawah? Atas. Garisan. Yes, atas. Kalau lebih besar sama dengan, so kita lorek belah atas. Cuma apa beza kalau ada tanda sama dengan ni? Dia termasuk dengan titik yang ada pada garisan. So termasuk dengan titik. Kalau yang ini tak termasuk dengan titik. Hanya kawasan purple tu saja. Okay. Kalau kurang sama ataupun macam ni. Kalau ni garisan. So dekat mana dia punya lorek? Bawah. Bawah. Yes, betul bawah. Cuma apa beza kalau ada sama dengan? Termasuk dengan titik yang ada pada garisan. Okey, kalau macam ni. Ini adalah paksi panjang menegak ni paksi apa? Menegak ni paksi apa? Y. Y. So melintang ni paksi X. Okey, kalau cikgu cakap X sama dengan 1, garisan dia dapat menegak ke melintang? Kalau cikgu cakap X sama dengan 1, garisan dia awak kena lukis menegak ke melintang? Menegak. Yes, menegak. Potong dekat mana? Potong dekat garis nombor 1. Okey. Kalau cikgu cakap X sama lebih besar sama dengan 1, garisan solid ke garisan putus-putus? Solid. Solid. So kalau ada sama dengan, so garisan solid putus-putus. Okey, lorek dia belah mana ni? Kalau X lebih besar daripada 1, kanan ke kiri? Kanan. Kanan. So sinilah kawasan dia. Ini maksud dia. Okey, seterusnya kalau cikgu cakap X sama dengan 0, dekat mana? Menegak ke melintang garis dia? Menegak. Menegak juga. Potong dekat mana? Potong dekat paksi, dekat nilai 0 ni. Okey. Kalau cikgu cakap Y lebih kecil dari 1. So dekat mana garisan dia? Menegak ke melintang? Melintang. Melintang. Potong dekat nombor 1. Garisan putus-putus ke garisan solid? Putus-putus. Garisan putus-putus. So garisan putus-putus lalu dekat nombor 1 pada paksi Y. Okey, nak lorek. Lorek bahagian bawah ke lorek bahagian atas? Bawah. Yes, bawah. So sini kawasan dia. Okey, so hari ni dia gabung ni semua dalam satu graf. Okey. Tak payah ni lah. Okey, contohnya. Okey. So tak payah tengok kotak ni. Okey, so dia bagi persamaan dia ni. Y lebih kecil 3/4 X tambah 2 dengan X tambah Y lebih besar sama dengan 7. So graf dia dekat mana? Graf dia yang ini warna pink ni untuk X tambah Y sama dengan 7. Yang hijau ni untuk Y sama dengan 3/4 X tambah 2. Okey, bila nak lorek kat sini, tanda dia kita kena guna sama dengan. Okey, apa functionnya ni? So awak ingatlah, kalau lebih besar pada garis, kalau ni lebih kecil kita tanda dekat bawah, lebih besar kita tanda dekat atas. Okey, kita tengok dulu yang pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 7. So ini garisan X tambah Y. Okey, awak nak lorek bahagian mana? Atas ke bawah garisan? Atas. Atas. Garisan. So kawasan dia dekat mana? Semua ni. Ini kawasan untuk garisan. Ini semua. Ini semua untuk X tambah Y sama dengan 7. Okey. Seterusnya, garisan Y lebih kecil 3/4 X tambah 2. So okay, so garisan dia yang ini. Okay, so nak tanda
dekat bawah garisan ke dekat atas garisan? Untuk yang ni. Bawah. Bawah garisan. So kita tanda dekat semua kawasan. Okay, so inilah kawasan dia. Tak nampak pula kalau saya tanda macam ni. Okay, kalau ni. So ini kawasan dia. Okay, jadi dekat mana rantau yang memuaskan kedua-dua persamaan ni, awak tengok warna yang bertindan untuk dua garisan ni. So dekat kawasan mana yang bertindan? A, B, C, D. Yang bertindan dua warna yang cikgu buat tu. A, D. D. Sebenarnya warna kuning. Yang ni, okay. So A, B, C, D. So mana yang bertindan antara dua warna? Warna kuning dengan warna hijau. D. So dekat kawasan D. Jadi dia memuaskan persamaan. Lorekkan dia tu dekat kawasan D. Dekat dua tempat yang bertindih dua warna. So dekat kawasan D. Jadi yang inilah yang memuaskan dua persamaan tersebut. Sini kawasan dia. Ni. Okay. Jelas? Faham? So yang ini dia gabung. Gabung yang awak dah belajar kat atas tu. Awak dah belajar sebelum ni. Okay. So yang ni tak payahlah. So macam tu. So kawasan yang memenuhi, yang memuaskan ketaksamaan tu adalah kawasan B. Okay. Okay, ini kita buat kat sini, nanti awak akan buat latihan pada buku modul. Okay, kita tengok praktiskan diri 6.2B muka surat 168. Okay, so dia kata berdasarkan rajah di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. So yang A, dia bagi Y lebih besar 2X dan Y sama dengan Y lebih kecil sama dengan 6. So tengok garis apa yang terlibat. So garis yang terlibat adalah garisan yang ini Y sama dengan 2X. Satu lagi Y sama dengan 6. So inilah dua garisan yang terlibat. Okay. So tengok dia punya simbol pula. So garisan Y sama dengan 2X ni Y sama dengan 2X. Yang ni Y sama dengan 6. Okay. So garisan simbol dia lebih besar daripada 2X. So tanda dekat mana? Lorek dia dekat mana? Atas ke bawah? Atas. Atas. Okay. So atas, ini maksud dia. Ini semua kawasan Y sama dengan 2X. So kita tanda dekat atas. Okay. Yang kedua, Y lebih kecil daripada 6. So ni garisan Y lebih kecil pada 6. So tanda dekat bawah ke tanda dekat atas? Bawah. Tanda dekat bawah. Okay, cikgu ambil warna ni. So kita tanda dekat bawah. Jadi ini, tak nampak pula. So kita tanda dekat bawah. So ini kawasan lorek dia. Okay, mana tempat dua warna tu bersilang? A, B, C, D. 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 So dia memuaskan persamaan. Dia kawasan dia adalah D. Okay, jelas? Faham? Faham. Okay, senang je kan? Okay. So seterusnya. Y lebih besar daripada 2X. So Y lebih besar pada 2X. So sama juga macam tadi, kita tanda belah atas. Atas. Okay. Y lebih besar daripada 6. Atas ke bawah? Atas. Atas. So atas. Ni atas. Okay, mana tempat dia bersilang dua warna tersebut? A. A. Okay, so bersilang dekat A. Okay, boleh? Faham? Faham. Seterusnya, ini pun sama. Cumanya ni dia melibatkan 3 persamaan. So tadi hanya 2. So ni 3 persamaan. So ada 3. Iaitu Y sama dengan 6. Ni Y sama dengan 6. Okay, satu lagi Y lebih kecil, Y sama dengan X. Ni Y sama dengan X. Y sama dengan X. Satu lagi sini. X tambah Y sama dengan 6. Okay, so sama saja. Dia akan 3 warna lah terlibat. Okay, so yang pertama. Y lebih kecil daripada 6. So dekat bawah ke dekat atas? Bawah. Bawah. Okay, ni semua kawasan dia. Semua kawasan bawah garisan Y sama dengan 6. Okay, Y lebih kecil daripada X. Atas ke bawah? Bawah. Bawah.
So sini semua kawasan bawah X. Ni semua kawasan bawah X. Okay, last kali. X tambah Y lebih besar daripada 6. Atas ke bawah? Atas. Atas. Okay, so tanda dekat atas. Ni atas. Semua kawasan atas daripada garisan. Okay, mana tempat yang 3 warna tu bertindih? A, E, F. So ada dekat mana? Kawasan yang mana? Kawasan mana? E. E sahaja. So kawasan yang E sahaja dia bertindih. Sini saja kawasan dia. Okay, sini saja. So kawasan yang E saja. So jawapan dia adalah E. Okay, jelas? Faham? Faham. Jelas. Okay, hari ni sampai sini. Yang ni je, lorek saja. Okay, so tengok modul awak. Okay, hari tu dah buat dah yang hari tu punya? Okay, ni nanti kita bincang. Ke saya dah bincang korang lah, saya pun confused. Okay, ni kita bincang 84. So, tengok muka surat 85. Okay, tajuk ni sebenarnya agak senang. So, kalau awak faham memang mudah. Kita tak payah ulang dah benda ni. So, muka surat 85. Okay, yang tadi tu buat ketaksamaan. Dan juga muka surat. Okay, muka surat 86. Lorek rantau. Okay, lorek rantau. Muka surat 86. Okay, 85 dan 86. Okay, lorek rantau. Okay, contohnya lah. Okay, soalan nombor 1. Okay, contoh soalan nombor 1. Okay, kalau awak tengok soalan nombor 1 ni, ada berapa garis yang dibagi kat sini? 1. 1. So, bila tak cukup garis yang dia bagi, awak kena lukis sendiri garis dia. So, X ini maksud dia, garisan dia adalah X sama dengan 3. Okay, bila persamaan kena dalam bentuk sama dengan. Okay, bila persamaan ni kena bentuk dalam sama dengan. Yang ini fungsi dia waktu nak lorek saja. Okay, jadi X sama dengan 3. Dekat mana awak punya garisan? Bawah. Bawah, potong dekat mana? Potong dekat paksi. X sama dengan 3. So, X sama dengan 3 mana? So, kalau sini kosong, sini 2. Sini maksud dia 1. Sini maksud dia 3. Jadi, garisan awak akan dapat garisan yang menegak ke melintang? Menegak. Yes, menegak. Okay, so kita akan dapat garisan menegak. Lepas tu tengok tanda ni. Garisan putus-putus ke garisan solid? Putus-putus. Ni. Ada sama dengan. Yang ini? Solid. Ya, garisan solid. Kalau yang ini lebih kecil ni, ya garisan putus-putus. So, awak tengok garisan dia putus-putus. Sebab apa putus-putus? Ni simbol dia macam ni. Okay, sama ada macam ni ataupun macam ni. Kalau ada sama dengan, so simbol dia sama dengan, lebih besar sama dengan ataupun kecil sama dengan. So, kita akan dapat garisan solid. So, guna pembaris. Okay. Tanda kad buat garisan pada Y sama dengan 3. So, awak akan dapat garisan macam ni. So, kita kena buat garisan dulu, barulah awak boleh jawab. Okay, so dapat macam ni. Yang ini adalah X sama dengan 3. Okay, lepas tu, okay, saya ajar nombor 1 je lah. Okay, Y lebih kecil daripada X. Warnakan dekat bahagian atas ke bawah? Bawah. Bawah. So, sini kawasan dia. Y lebih kecil daripada X. So, sini kawasan dia. Okay, seterusnya X lebih kecil daripada 3. So, belah kiri ke belah kanan? Belah kiri. Yes, belah kiri. So, mana kawasan dia? Sini. Semua kawasan ni. X lebih kecil daripada 3. Okay, mana kawasan dia bersilang? So, kalau kita tengok kawasan dia bersilang yang ini. Betul tak? Segitiga yang ini. Okay, jadi saya senanglah saya. So, yang ini awak kena tandakan jawapan
yang betul saja. Awak tak boleh tunjuk yang lain. Maknanya kalau awak buat ni awak kena padam lah. So ini dia punya kawasan persilangan. Okay, kalau nak senang sama ada awak boleh guna, awak nak guna simbol pun boleh, awak nak macam ni kan, awak nak buat macam ni supaya tak adalah awak banyak kena padam. Satu lagi, yang ni untuk X sama dengan 3. So kalau Y lebih kecil pada X, so kawasan dia ni kan. So kat mana kawasan dia bersilang? Yang ini. Lepas tu kita lorek. So awak lorekkan lah. Okay, so ini kawasan dia. Okay, jelas? Faham? Faham. Okay, kalau garisan dia tak cukup, awak kena lukis dulu garisan. Okay, kalau garis lurus. Okay, so garis lurus. Okay, so senang lah yang tu. Okay, yang seterusnya, kalau dia dah bagi lorek. Okay, dia dah bagi lorek, awak kena keluarkan ketaksamaan. Tadi dia bagi ketaksamaan, awak kena lorek. So ni dia dah bagi lorek, awak kena keluarkan ketaksamaan. Okay, kita tengok garisan yang pertama, Y sama dengan 4. Okay, Y sama dengan 4. Kita nak tulis simbol apa? Simbol macam ni ke? Simbol lebih besar ke? Lebih kecil sama dengan ke? So kita tengok Y sama dengan 4, dia lorek dekat bahagian mana ni? Bawah ke atas? Bawah. So bawah. Kalau bawah lebih kecil ke lebih besar? Besar. Kecil. Lebih kecil. Okey. Garisan putus-putus ke solid? Putus-putus. So kalau putus-putus macam ni lah. Putus-putus garisan dia lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau garisan solid lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Jadi dia akan jadi Y. Y sama dengan Y pula. So Y lebih kecil daripada 4. Okay, jelas? Okay, kita tengok garisan seterusnya. Y sama X sama 1. Ni garisan dia. Okay, dia tanda belah mana ni? Belah atas ke belah bawah? Bawah. Ni garisan Y sama X sama 1. Dia kawasan dia kat sini. Atas ke bawah? Atas. So salin je balik Y X tambah 1. Tanda sama dengan ni kena tukar. So kalau dekat atas lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Okay, tengok garisan solid. Garisan solid kena tambah apa? Sama dengan. Okay? Jelas? Okay. Kita tengok yang ketiga ni. Y negatif X tambah 2. Okey. Garisan dia belah atas ke belah bawah ni? Atas. So lebih besar lebih kecil? Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Sebab apa sama dengan? Garisan solid. Okay, sebab garisan solid. Okey. Jelas? Okey, contoh seterusnya yang ni. Okey, kita ambil X sama dengan 3. So X 3. Okey, lebih kecil ke lebih besar? Kecil. Ada sama dengan ke tidak? Ada. Tak ada. Tengok ini biasa putus-putus. So tak ada sama dengan. So X lebih kecil daripada 3. Okey, Y dengan X. Apa garisan dia? Apa simbol dia? Lebih. Besar sama dengan. Lebih? Kecil ke lebih besar? Besar. Ni, bawah Lebih besar. garisan. Ni Y sama dengan X ni, garisan ni. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Sama dengan ke tak ada? Sama dengan. Yes, sama dengan. Awak ingat lebih kecil garisan dia dekat warna dia dekat bawah. Lebih besar garisan warna dia dekat atas. Okey, 3Y dengan X. Apa? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Besar sama. Ya, lebih besar sama dengan. Tengok. Ni garisan dia. Warna dia dekat atas. So, lebih besar sama dengan. Sebab apa sama dengan? Sebab garisan solid. Okey, jelas? Faham? Faham. Okey, so kerja rumah awak 3 muka surat ni. Senang je. 8, 5, 8, 6, 8, 7. Okey, boleh?
Dah nak habis dah. Yang ni tinggal ni je. Okay, so 85, 86, 87. Okay, boleh? Boleh. Okay, so hari ni sampai sini saja kelas. Kita akan jumpa esok. Kita akan bincang